Hari ni kita nak cerita pasal World Superbike Jerez 2024 dengan 2B Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku nerd, ex-rider, obses dengan racing motor. Minta maaf banyak-banyak, video World Superbike kali ni lambat sikit sebab minggu lepas ada banyak benda yang di luar jangka. Jadi busy luar biasa, hari ni baru sempat buat video ni. Mungkin korang tengok video ni selepas sprint race MotoGP Thailand. Boleh dikatakan semua peminat confirm tahu Toprak akan jadi champion tahun ni. Setibanya di Jerez dengan performance Toprak sebelum ni, dengan lead yang besar sebanyak 46 mata daripada Nicolo Bulega, ini ialah tekaan yang mudah untuk siapa-siapa pun. Rider pertama dalam kejohanan World Superbike yang menang 13 perlombaan berturut-turut. Fakta ni je dah cukup menjelaskan betapa tingginya level Toprak dalam World Superbike berbanding dengan rider-rider yang lain. Satu lagi fakta menarik ialah banyak orang yang dah lama tak follow World Superbike sekarang ni follow balik World Superbike bila terdengar cerita-cerita Toprak cemerlang dengan sebuah BMW. Toprak jadi champion seawal race pertama lagi, cuma dapat tempat kedua, tapi dah cukup untuk menabalkan diri dia menjadi juara World Superbike tahun 2024. Ini ialah situasi yang emosional untuk BMW. Diorang dah lama dalam World Superbike dan telah berusaha sangat lama tanpa ada hasil yang ketara. Akhirnya pada tahun 2024 ni, sebagai cebisan puzzle yang terakhir, Toprak sampai ke BMW sebagai satu-satunya faktor yang BMW perlukan rupanya untuk menang kejuaraan World Superbike. Faktor yang BMW tak ada selama ni, iaitu seorang rider yang boleh melengkapkan package diorang. Jadi tak sia-sialah pasukan BMW tak berputus asa. Bila Toprak masuk je, terus klik dengan BMW untuk jadi juara World Superbike pada tahun pertama dia. Motorsports Director BMW, Bonges, berkata sebenarnya diorang punya target untuk tahun pertama Toprak dengan BMW ialah cuma untuk menang 1 ke 2 perlombaan aja. Lepas tu, tahun 2025 barulah diorang nak target untuk World Championship. Jadi bila over expectation nak menang 1-2 perlombaan tapi dapatnya terus jadi world champion, itu yang jadi emotional Bonges ni. Sampai nangis-nangis dia. Kenapa sampai nangis? Kita cuba bayangkan dia dah ada dalam projek ni selama 10 tahun. 1 dekad untuk akhirnya dia berjaya. Masa 10 tahun ni sebenarnya sangat panjang. Cuba bayangkan diri kita sendiri. Bila kita cuba nak belajar sesuatu, contohnya main gitar ke, main drum ke, tak payah tunggu 10 tahun. Sebulan ke 2 bulan kita main hari-hari tak pandai-pandai pun, selalunya kita dah putus asa. Bayangkanlah pula 10 tahun buat benda tapi tak pernah dapat result yang baik. Antara yang disebut oleh Bonges ialah pengorbanan daripada family dia. Bayangkan isteri dan anak-anak dia faham kesibukan kerja dia selama 10 tahun. Orang lain habiskan weekend dengan family, tapi isteri dia terpaksa faham kerja suami dia tiap-tiap minggu dekat race, committed dengan kerja dia. Di sebalik cerita BMW jadi world champion pertama kali, ini ialah kejayaan pertama untuk Shaun Moe Racing juga. Shaun Moe Racing ni ialah organisasi yang diberi mandat oleh BMW untuk runkan factory team diorang. Bahasa mudahnya kalau kita nak cuba fahamkan situasi ni, contohnya macam Honda yang bagi mandat kepada UZ team untuk run factory Honda dalam Capri. Lebih kurang macam tu lah. Shaun Moe Racing ataupun SMR ni sebenarnya dah lama dalam World Superbike. Diorang mula dengan BMW pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017, diorang bertukar jenama kepada tim Aprilia sebelum kembali dengan BMW pada tahun 2019. Sama macam cerita Bonges tadi, diorang ambil masa yang panjang untuk merasai kemenangan kali pertama ni. Prinsipal SMR, Shaun Moe pernah bekerja dengan banyak champion, contohnya Tom Sykes, Tommy Hill, Josh Brooks. Tapi katanya, Toprak ada satu ciri-ciri unik, extraordinary berbanding dengan rider-rider dan champion-champion yang lain. Kenyataan ni sama disokong oleh technical director BMW Motorsports. Mereka ni kata diorang dapat belajar benda yang baru dengan Toprak. Semua rider ada talent dan kelebihan masing-masing. Dengan Toprak, yang paling ketara ialah dia punya kelebihan daripada segi braking. Tapi daripada keseluruhan data, daripada cara tunggangan Toprak, dia sebenarnya unik dalam aspek-aspek lain juga. Data-data yang ada menunjukkan yang bagaimana dia manage keseluruhan package sebuah Gentra M1000 RR tu. Bukannya braking aja kelebihan dia. Dari segi mengawal tayar daripada cepat sangat habis, daripada segi dia atur strategi sebelum exit corner, Toprak memang seorang rider yang unik. Ini ialah kali pertama dia boleh nampak dengan jelas macam mana seorang rider boleh baca daripada segi feeling, daripada segi rasa, berbanding dengan macam mana tim teknikal membaca data. Feel ni ialah benda yang subjektif dan susah kita nak interpret dalam bentuk data. Rider je yang tahu. Ini membolehkan diorang finalize semua data dan setup pada awal-awal minggu perlombaan lagi. Perkara ni sangat membantu sebab bila dah jadi macam ni, seawal FP1 lagi, diorang dah boleh fokus untuk racing je. Dah tak payah fikir lagi nak pasal setup ataupun data-data lagi. Inilah
Inilah juga faktor yang menyebabkan BMW semakin lama semakin kompetitif dalam perlumbaan World Superbike. Bendemark misalnya, kita tengok akhir-akhir ni dah mula berada dalam grup depan. Heres ni, Bendemark dapat tempat ketiga pada perlumbaan kedua. Menambahkan lagi kemanisan BMW yang baru je dapat World Championship. Pada hari ni juga dah hilang dah suara-suara yang mengatakan sebuah enjin V4 lebih baik daripada sebuah enjin inline 4. Dibuktikan oleh BMW dengan sangat bergaya. Title World Superbike Champion Toprak kali kedua ni sangat berbeza dengan title dia yang pertama dengan Yamaha pada tahun 2021 dulu. Pada tahun 2021 memang bersilat habis dengan Jonathan Rea. Bukannya tiap-tiap race, tapi tiap-tiap corner Toprak kena fight dengan Rea habis-habisan. Sekarang ni Toprak cakap BMW ni ada extra power yang memudahkan sikit kerja dia. Toprak raikan kejuaraan dunia World Superbike dia dengan menukar sut emas dalam sebuah UFO. Sebagai simbolik, ia ialah alien dalam World Superbike sebagaimana Marc Marquez alien dalam MotoGP. Untuk tahun depan, Toprak kata dia percaya BMW dan dia boleh lebih strong lagi dan lebih dominate lagi. Sebabnya tahun ni, pada awal-awal musim, dia masih nak adapt dengan jentera BMW. Tapi sekarang ni, diorang dah ada base yang kuat untuk bersedia tahun 2025 nanti. Testing di Jerez ni, Toprak dan juga Bendemark berehat terus. Tak join testing selepas Jerez dan digantikan dengan Sylvain Guintoli dan juga Marcus Reiterberger. Tujuan rider test gantian ni untuk test komponen-komponen baru dan juga untuk run in engine untuk lebih bersedia masa di Aragon test nanti. BMW suruh Toprak dengan Bendemark rehat betul-betul, recover dulu betul-betul dan fresh dan penuh tenaga untuk test dekat Aragon betul-betul nanti. Teratur je plan BMW. Nicolo Bulega walaupun kalah kepada Toprak dan mendapat tempat kedua dalam carta World Championship World Superbike, memberi hint yang tahun depan mungkin dia akan bagi saingan yang sengit kepada Toprak. 2-3 race yang terakhir ni kita nampak Nicolo Bulega dah konsisten duduk dekat depan dan kadang-kadang dia berjaya kalahkan Toprak. Sama juga di Jerez ni, race 1 dan Super Pro race dia dapat kalahkan Toprak. Dekat race pertama pun sebenarnya dia lead lebih daripada 6 saat daripada Toprak pada tempat kedua. Cuma perkara tu tenggelam sebab Toprak rangkul kejuaraan dunia. Jadi daripada ramai-ramai rider, sebenarnya Nicolo Bulega lah yang memang hampir sekali dengan prestasi Toprak. Kita juga jangan lupa ini sebenarnya ialah tahun rookie untuk Nicolo Bulega. Berada pada tempat kedua di belakang seorang bekas juara pada tahun 2021 dan dekat belakang dia ialah Alvaro Bautista yang 2 kali juara dunia World Superbike. Sebenarnya benda yang agak cemerlang untuk seorang rookie. Race 2 malangnya dia kalah dengan Toprak. Kalau tidak, ini ialah first hat-trick kemenangan dia. Tapi kita dah nampak potensi tu ada. Tahun depan pula diorang akan dapat Panigale V4 serba baru. Harapnya ada increase performance yang tinggi dan boleh battle yang best-best untuk kita tengok dengan Toprak untuk tahun depan. Bautista mendapat tempat ketiga dalam carta World Championship World Superbike tahun ni. Kat race 1 dia jatuh sampai 2 kali. Tak cukup dengan 2 kali jatuh pada race pertama, Bautista tambah lagi sekali jatuh dekat race yang kedua pula. Sangat berbeza perlumbaan dia di Jerez tahun ni berbanding dengan musim lepas. Tahun lepas dia dominate habis dekat Jerez ni. Memang minggu untuk dilupakan untuk Alvaro Bautista. Secara kesimpulannya, musim 2024 untuk Alvaro Bautista ni, kita boleh tengok dekat race utama selalunya dia tak ada masalah. Dia start daripada belakang pun dia boleh kejar sampai kedudukan podium dan menang. Masalahnya ialah semasa sesi qualifying. Dia tak dapat qualify baik dan kerap juga dia dapat qualify di luar daripada top 10. Masalah yang dia dapat pinpoint ialah dia tak boleh extract performance yang maksimum daripada sebuah tayar qualifying SCX ataupun SCQ, menyebabkan position masa qualifying tak cantik dan masa race terpaksa kerja lebih sikit untuk kejar grup depan. Bayangkan dengan masalah macam ni pun ranking dia ialah ketiga dalam dunia. Jadi daripada data ni, plan Alvaro Bautista untuk 2025 ialah untuk fokus macam mana nak improve time qualifying. Antara semua barisan world champion dalam World Superbike, Jonathan Rea lah yang paling muram sekali. Ini ialah musim untuk dilupakan, kata Jonathan Rea. Cemerlang dekat Estoril, tapi dekat Jerez ni kembali merudum balik. Teammate Jonathan Rea, Locatelli, nampaknya berada pada kedudukan yang jauh lagi baik daripada Rea. Ada juga cadangan yang cakap, kenapa kau tak try aja set up Locatelli? Dah sasah dia lagi tinggi daripada kau. Jonathan Rea jawab, benda tu mustahil sebab cara tunggangan, style karakter riding diorang berdua ni sangat berlainan. Daripada segi braking pun dah jauh beza. Jadi Jonathan Rea pun memang dah pernah test setup yang digunakan oleh Locatelli, memang tak boleh pergi
lagi. Jadi dah habis 2024 ditutup buku, Jonathan Rea dah mula start fikir untuk tahun 2025. Sepanjang career Rea dalam World Superbike, dia kata musim ni lah yang paling susah sekali. Performance dia jatuh merundum teruk selepas bertukar daripada Kawasaki kepada Yamaha. Ini ialah titik paling sukar bagi seorang bekas champion. Kita dah tengok sejarah-sejarah yang lepas, bila seorang juara dah mula merundum dia punya performance tu, nak comeback tu memang susah. Tak semua rider boleh buat. Kalau Rea berjaya, dia akan tambah satu lagi poin kehebatan kepada portfolio career dalam World Superbike dia. Portfolio sekarang pun dah tak kurang hebatnya. 6 kali juara dunia World Superbike dengan 119 kemenangan. Kalau dibandingkan dengan Toprak baru ada 2 World Championship dalam World Superbike. Tapi menurut Rea, dia menang 2 kali champion tu dengan 2 jenama yang berbeza. Itu aja dah tak ramai orang lain yang boleh buat. Jentera Kawasaki ZX-10R yang Jonathan Rea tinggalkan pun secara puratanya nampak lebih baik daripada sebuah Yamaha R1. Di perlumbaan Jerez yang lepas ni, Alex Lowes habiskan ketiga-tiga race dalam top 5 dan dapat podium pada Super Pole race. Dari satu segi, kita tengok Kawasaki ni dah macam lebih kurang sama dengan sebuah BMW. Package untuk menang tu dah ada, tapi puzzle terakhir diorang belum jumpa lagi, iaitu rider yang boleh melengkapi package diorang. Barisan rider sedia ada sekarang ni, bolehlah kita cakap kalau diikutkan level lebih rendah daripada Jonathan Rea. Walaupun Kawasaki akan bersaing menggunakan baju baru, sebuah Bimota untuk tahun 2025, masih ada juga ZX-10 yang akan bersaing dalam World Superbike. Tim Puchetti Kawasaki akan masih lagi menggunakan sebuah ZX-10 RR, tapi untuk musim 2025 katanya akan menggunakan parts-parts baru yang akan menjadikan enjin ZX-10 tu lebih berkuasa daripada tahun ni. Rider baru diorang, Garrett Gerloff yang diambil daripada BMW Bonovo yang bertukar jenama, juga mungkin akan membantu sebab nature dia yang datang daripada sebuah jentera 4 silinder juga sebelum ni. Dari segi peminat, kita boleh tengok perbandingan antara ZX-10R versus dengan Bimota yang menggunakan enjin yang sama. Kembar tapi tak seiras. Bimota KB998 ni ialah benda yang paling ditunggu-tunggu sekali semasa testing di Jerez selepas perlumbaan. Sejak Kawasaki umumkan diorang akan bertanding dengan Bimota untuk tahun 2025, semua orang tertunggu-tunggu macam mana jentera Bimota yang terbaru dengan sebuah enjin ZX-10. Akhirnya model serba baru ni telah didedahkan masa testing hari itu dan dapat pujian yang baik daripada rider Kawasaki sedia ada, Alex Lowes dan juga Axel Bassani. Lowes rasa chassis dan juga aerodinamik Bimota serba baru ni lebih baik daripada sebuah ZX-10. Untuk kedua-dua rider ni, diorang cakap benda yang sama. Jangkaan asal ialah tak susah sangat nak adapt dengan jentera baru ni sebab enjinnya sama. Tapi sebenarnya karakteristik jentera serba baru ni jauh berbeza daripada sebuah ZX-10R. Ia juga menimbulkan rasa yang agak pelik sikit. Axel Bassani cakap enjin tu bunyi sama sebab memang enjin yang sama pun, tapi handling dia jauh berbeza. Aku secara personal macam suka design Bimota ni lagi lebih daripada sebuah ZX-10. Ini pandangan subjektif mengikut mata masing-masing. Ke depan dia taklah macam keli sangat ataupun macam seorang predator pada ZX-10R, tapi bila dia diubah macam tu, nampak macam mirip sebuah CBR 1000 RR pula. Dan kalaulah warna ni diwarnakan hijau, rasanya dah mirip sangat dengan ZX-RR Kawasaki dalam MotoGP dulu. Chassis utama kita nampak dekat sini menggunakan kepakaran Bimota, jenis daripada trellis ala-ala Ducati. Kesimpulan dia, untuk pandangan subjektif mata aku, jentera KB998 ni memang cantik. Dia ada winglet tapi tak keterlaluan dan keseluruhan design dia lebih simple daripada sebuah ZX-10. Ini nampak macam jentera MotoGP pada tahun awal 2000. Undang-undang World Superbike memerlukan jentera dihomologasikan. Ada kuantiti yang ditetapkan yang berada di atas jalan yang dibuat production untuk dia dibenarkan race dalam siri World Superbike. Alangkah indahnya kalau kita boleh memiliki sebiji jentera KB998. Tapi jentera homologasi special macam ni selalunya tak banyak unit dia dalam dunia dan harga dia faham-fahamlah sendiri. Untuk Honda, diorang lakukan test cuma dengan Xavi Vierge sebab kehilangan Ike Lecuona yang mengalami kecederaan di race Jerez yang lepas. Akhir musim kita nampak Honda comeback. Tapi secara puratanya bila ditanya kepada prinsipal Honda, nampak macam diorang tak ada plan yang solid untuk tahun 2025. Katanya diorang akan test dan tengok dekat test nanti apa data yang diorang dapat untuk tentukan hala tuju tahun 2025 nanti. Tak nampak teliti macam BMW dan juga yang lain. Mungkin kerana HRC lebih tumpukan projek MotoGP diorang. Sepanjang aku cuba buat video World Superbike untuk tahun ni, kalau ditengok view dia kurang jauh daripada video MotoGP. Memang kurang menarik ke macam mana? Ataupun yang memang betul-betul hardcore racing je yang tengok World Superbike ni. Jadi kita layan dulu MotoGP minggu ni. Minggu depan mungkin aku akan stand in sekali lagi untuk Cikgu PJ yang masih lagi menunggu kelahiran cahaya mata dia. Jumpa lagi minggu depan.